Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera pada sidang penonton yang semuliakan sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Pada kali ini kita akan membincangkan hubungan puasa dengan kesihatan. Dalam video yang lepas kita telah membincangkan proses otophagy yang berlaku apabila seorang itu berpuasa. Dan puasa merupakan salah satu syariat yang telah Allah perintahkan kepada umat Islam untuk melaksanakannya. Dan kita berpuasa di bulan Ramadan sama ada 29 hari ataupun 30 hari, lebih kurang antara 12 hingga 16 jam kebiasaannya. Ada setengah negara yang mungkin berpuasa sehingga 17 jam. Allah SWT menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana yang telah diwajibkan ke atas umat yang sebelum kamu. Moga-moga kamu akan mencapai derajat takwa. Di antara hikmah kelebihan berpuasa itu ialah untuk menjadikan seorang itu lebih bertakwa, lebih dekat pada Allah SWT. Di samping beberapa fadilat-fadilat yang akan mereka dapati ataupun mereka raih yang dijanjikan oleh Allah SWT di akhirat nanti. Namun satu perkara yang unik, yang menarik yang saya nak bincangkan di sini ialah kaitan puasa dengan kesihatan seseorang. Dalam satu hadis, walaupun darjah hadis ini hadis dhaif, sebutkan sumu tasihhu, berpuasalah kamu akan sihat. Dan hadis ini selari dengan penemuan-penemuan saintifik tentang kelebihan berpuasa. Apa yang ditemui oleh Dr. McFadden menyatakan bahawa puasa adalah seperti tongkat sakti yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit, terutamanya penyakit yang melibatkan perut. Usus kita yang panjang ni lebih kurang 5 kali ganda ketinggian kita, dan kita tak rasa apabila berlakunya ulcer. Namun demikian, apabila seorang tu dah rasa sakit pada perut dia, kebiasaannya ia sudah berada di peringkat yang agak kronik. Namun demikian, dengan cara berpuasa, apabila seorang itu makan, perut itu akan mengembang dan menguncup untuk menolak makanan. Sekiranya berlakunya kecederaan ataupun ulcer pada perut ini dan kita tidak berhenti untuk makan, perut kita akan lambat untuk sembuh, sebab dia sentiasa bekerja. Namun apabila seorang itu berpuasa dalam jangka masa yang panjang, lebih kurang 14 jam, perut yang sepatutnya bekerja untuk menggerakkan makanan, memproses makanan ini akan direhatkan. Dengan cara ini, perut akan dapat membantu dirinya untuk menyembuhkan diri sendiri. Proses ini akan berlaku. Dan juga ia ada kaitan dengan proses otophagy, bagaimana perut ini akan dapat membantu dirinya untuk menyembuhkan diri sendiri apabila ia tidak bekerja untuk memproses makanan. Dr. McFadden menyatakan bahawa penemuan ini mendapati mereka yang berpuasa akan menyebabkan ataupun menjadikan perut mereka akan lebih sihat dengan penyembuhan yang berlaku dengan lebih cepat. Demikian juga puasa dapat membantu proses pembuangan toksin ataupun penyah toksin pada badan, ataupun dikenali sebagai proses detoxification. Proses pembuangan toksin pada badan ini berlaku secara normal yang telah didesain, yang telah pun diaturkan oleh Allah SWT. Dan di antara ejen ataupun bahagian yang melakukan proses pembuangan toksin ialah hati, buah pinggang, paru-paru, usus, limpa dan kulit. Apabila seorang itu berpuasa, organ-organ ini tidak akan bekerja untuk proses-proses yang biasa. Contohnya usus, hati, pembuangan lemak tidak berlaku, limpa dan sebagainya tidak bekerja dalam keadaan biasa ataupun banyak direhatkan. So di waktu inilah proses pembuangan toksin akan berlaku dengan secara optimum apabila seorang itu berpuasa. Toksin dalam badan manusia ini ada dua jenis toksin, sama ada exotoksin ataupun endotoksin. Exotoksin ialah toksin yang kita bawa masuk daripada luar ke dalam badan.
Endotoksin inilah proses biologikal kita yang telah pun menghasilkan toksin-toksin atau bahan sampingan. Contohnya proses metabolisme menghasilkan toksin, proses-proses yang lain juga menghasilkan toksin yang perlu dinyahkan. Ini proses yang berlaku dalam badan kita. Eksotoksin contohnya, kita makan makanan yang beracun ataupun junk food yang mengandungi berbagai preservatif yang memberikan mudarat pada badan. Itu contoh eksotoksin yang dimasukkan ke dalam badan. Jadi pembuangan toksin-toksin ini akan berlaku secara optimum apabila seorang itu berpuasa. Kita akan lihat lebih detail sebentar lagi. Dr. Munib daripada Turki menyatakan dengan kajian beliau terhadap beberapa orang yang beliau lakukan, di mana beliau mengambil sampel darah pada hari yang ke-10, pada hari yang ke-20, pada hari yang ke-30. Orang ini berpuasa selama 30 hari berturut-turut. Dan hasil dapatan beliau amat mengujakan kita, di mana hasil darah yang diambil ini mendapati bahawa kadar toksin berkurangan begitu elok, begitu cantik mengikut kadar hari yang diambil, hari ke-10, hari ke-20, hari ke-30. So, kadar toksin dalam badan berkurangan. Yang kedua, puasa juga dapat menstabilkan kadar glukos dalam darah. Demikian juga dapat menstabilkan kadar kolesterol dalam darah. Demikian juga berpuasa dapat menstabilkan tekanan darah dalam tubuh manusia. Jadi mereka yang ada masalah darah tinggi akan dapat distabilkan dengan cara berpuasa. Ini apa yang ditemui oleh Dr. Munib daripada Turki, di mana kajian yang beliau lakukan terhadap beberapa orang dan sampel ataupun contoh darah diambil setiap hari yang ke-10, hari yang ke-20 dan hari yang ke-30. Pada tahun 1994 telah pun diadakan International Conference di Casablanca, Morocco dengan tema kesihatan dan Ramadan. Sebanyak 50 kertas kerja telah pun dibentangkan oleh pakar-pakar seluruh dunia. Sebahagian besarnya berkalangan umat Islam dan adanya yang berkalangan orang bukan Islam. Namun satu perkara yang menarik ini, kesemua pembentang kertas kerja menjelaskan bahawa puasa di bulan Ramadan mengikut syariat Islam ini tidak mendatangkan sebarang mudarat kepada mereka yang normal. Tidak dinafikan mereka yang berpenyakit yang agak kronik perlu mendapat nasihat doktor untuk berpuasa. Namun bagi orang yang normal, berpuasa di bulan Ramadan ini tidak mendatangkan sebarang kemudaratan. Bahkan yang kedua, puasa di bulan Ramadan selama 29 ataupun 30 hari ini dapat membantu mencegah pelbagai penyakit yang sebahagiannya telah pun saya ulas dalam video yang lepas, bagaimana proses otophagy dapat mencegah berbagai penyakit, antaranya kanser, mencegah diabetes dan sebagainya. Yang ketiga, puasa juga dapat membantu untuk menyembuhkan berbagai penyakit yang dihidapi oleh manusia. Dapat mengurangkan kandungan glukos dalam darah. Dengan cara ini, berpuasa juga dapat membantu mengatasi berbagai penyakit, tekanan darah tinggi, masalah kolesterol, masalah glukos dalam darah. Anda boleh rujuk perkara ini, kertas kerja ini seperti mana yang dijelaskan oleh Dr. Syarif Akhtar dalam The Spiritual and Health Benefits of Ramadan Fasting. Dr. Lonnie Brown dalam buku beliau The Adventures in Therapeutic Fasting, beliau menyatakan bahawa amalan biasa dilakukan dalam masyarakat hari ini ialah apabila seorang mengidap penyakit, dia akan mengambil ubat untuk meredakan penyakitnya. Kemudian beliau menegaskan lagi, sudah tiba masanya untuk kita mengamalkan sesuatu yang berbeza, iaitu mengamalkan puasa ketika sakit. Sebenarnya puasa adalah penawar. Puasa merangsang beberapa perubahan yang melibatkan metabolisme badan, dan perubahan ini akan membantu ke arah pembersihan dan pembaikan dalam badan. Ketika berpuasa, organ-organ dapat berehat, dan kerehatan ini membantu badan membuang segala kotoran dan toksin di samping menyegarkan sel-sel yang ada dalam badan.
Ini suatu perkara yang menarik yang ditemui oleh beliau, di mana Dr. Ronnie Brown menyatakan bahawa apabila kita berpuasa, organ-organ seperti hati, paru-paru, limpa yang sebelum ni bekerja kuat, tetapi apabila dia puasa, dia agak rehat, tidak bekerja begitu teruk seperti mana orang yang tak berpuasa. Dengan cara ini, banyak tenaga akan digunakan, dialihkan, diarahkan pada organ-organ ni untuk melakukan pembuangan toksin daripada badan secara optimum. Maka dengan ini, badan akan menjadi lebih sihat dan pembuangan toksin-toksin akan menjadi lebih optimum. Dr. Alan Card dalam buku beliau Fasting the Ultimate Diet menyenaraikan beberapa kelebihan, 12 kelebihan orang yang berpuasa. Saya ambil sedikit sahaja kenyataan beliau, di mana beliau menyatakan bahawa orang yang berpuasa feel better physically and mentally. Dia akan merasa lebih baik secara fizikal dan mental. Yang kedua, clean out the body, dapat membersihkan badan mereka daripada toksin-toksin yang ada dalam tubuh manusia. Yang ketiga, lower blood pressure and the cholesterol level. Dia akan dapat menurunkan tekanan darah ataupun menstabilkan tekanan darah dan juga mengurangkan ataupun menstabilkan kadar kolesterol dalam darah. Nombor 4, let the body heal itself. Dapat membantu badan kita menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada secara natural, secara semula jadi. Seperti mana yang pernah saya jelaskan di awal program tadi, di mana sakit-sakit, contohnya sakit dalam perut, dapat disembuhkan secara semula jadi dan ia berlaku dengan begitu cepat apabila seorang itu berpuasa. Yang kelima, ramai yang suka perkara ini. Slowing aging process akan dapat mengurangkan ataupun melambatkan proses penuaan. Semua orang akan tua, ya. Kita jangan bimbang pada proses penuaan. Penuaan akan berlaku, namun berpuasa dapat melambatkan proses penuaan. Yang keenam, look and feel younger. Dia akan rasa atau kelihatan lebih muda dengan banyak berpuasa. Yang ketujuh, menguatkan dan juga menjadikan otak kita lebih cerdik dan lebih sensitif, lebih peka. Dan ini kajian yang telah pun dilakukan di beberapa tempat bahawa berpuasa akan menyebabkan otak kita akan menjadi lebih geliga. Contoh-contoh yang diberikan, kita lihat kajian yang dilakukan di beberapa tempat, ya. Kita lihat yang dikenali sebagai Intermountain Heart Collaborative Study. Dalam kajian ini, di mana 515 pesakit telah diuji dari sudut kesihatan jantung. Kajian ini mendapati mereka yang kerap berpuasa mempunyai risiko yang rendah untuk menghidap penyakit ataupun menghidap sakit jantung. Puasa dalam kajian ini ditarifkan sebagai meninggalkan 2 major meal. Kita ada 3 meal ataupun 3 makanan utama puasa. Breakfast, lunch dan dinner, ya. Sarapan, makan tengah hari dan makan malam. Meninggalkan 2 sama ada meninggalkan breakfast dan lunch, hanya makan dinner, ataupun ambil breakfast, meninggalkan lunch dan dinner, ataupun meninggalkan dinner dan breakfast, hanya ambil lunch. Ya, ini definisi puasa bagi mereka. Dan mereka mendapati orang yang mengamalkan ini, ya, orang mengamalkan amalan ini, dia akan dapat mengurangkan risiko jantung, sakit jantung. Namun demikian, bagi umat Islam, amalan berpuasa telah termasuk dalam jangka waktu yang disebutkan ini. Jadi orang yang berpuasa akan dapat bantu untuk menghadapi ataupun mengurangkan risiko sakit jantung. Dr. Sergey Eagle menyatakan bahawa dalam buku beliau How Animals Keep Themselves Well and What We Can Learn From Them, ya. Binatang-binatang apabila sakit, dia amati binatang-binatang dia tidak akan makan. Ini adalah amalan semula jadi yang berlaku pada binatang supaya proses penyembuhan dalam badan ini akan berlaku dengan baik. Dan ia juga bermanfaat bagi manusia. Apabila kita sakit secara naturalnya, selera makan kita akan berkurangan. Dengan ini, proses penyembuhan akan berlaku dengan lebih cepat. Kajian menarik yang ditemui oleh
Dr. Ais Mendekoglu, dan bersama dengan 9 orang rakannya dalam di Kolej Perubatan Baylor USA. Beliau menyatakan bahawa puasa selama 30 hari berturut-turut daripada subuh hingga terbenam matahari selama 14 jam akan dapat menjadi terapi yang baik untuk mencegah barah. Yang kedua, mencegah beberapa penyakit metabolik. Yang ketiga, dapat mengurangkan keradangan. Yang keempat, dapat meningkatkan imun sistem. Yang kelima, dapat mencegah penyakit Alzheimer. Yang ketujuh, dapat mengaturkan circadian clock. Dan yang ke-8, dapat mengurangkan gangguan neuropsychiatric. Neuropsychiatric ini ialah penyakit yang berkaitan dengan saraf-saraf otak. Dan kita akan lihat beberapa kajian yang dilakukan oleh Dr. Yuri Nikolaev sebentar lagi. Dan juga ia dapat membaiki DNA kita. Ini kajian yang terbaru yang ditemui bagaimana puasa selama 30 hari berturut-turut selama 14 jam dapat mengurangkan beberapa penyakit-penyakit ini. Bukankah ini amalan puasa yang dilakukan oleh umat Islam sepanjang bulan Ramadan selama 30 hari lebih kurang 14 jam? Subhanallah. Walaupun kajian beliau ini menyatakan daripada terbit matahari hingga terbenam matahari, tetapi inilah hakikatnya puasa umat Islam. Penemuan yang menarik yang terakhir mungkin sebutkan di sini ialah apa yang ditemui oleh Dr. Yuri Nikolaev, seorang pengarah diet di Moskow. What do you think is the most important discovery in our time? Apakah pandangan kamu penemuan yang paling hebat di abad ini? Ada orang yang menyatakan bahawa penemuan paling hebat di abad ini adalah penemuan telur dinosaur di Mongolia ataupun the lost city in China. Tapi beliau menyatakan bahawa penemuan yang paling hebat di abad ini ialah the ability to make oneself younger physically, mentally and spiritually through ritual fasting. Penemuan yang paling hebat di abad ini beliau menjelaskan ialah apabila seorang itu berpuasa, dia akan dapat menjadi lebih hebat fizikalnya, mentalnya dan spiritual cara berpuasa ikut anjuran agama. Dan Dr. Yuri Nikolaev mendakwa dengan cara terapi puasa ini, beliau telah pun berjaya menyembuhkan lebih 7,000 pesakit, sehingga tahun 1972, terutamanya penyakit yang berkaitan neuropsychiatric, dan beliau menasihatkan mereka yang ada masalah penyakit ini untuk berpuasa selama 30 hari berturut-turut selama lebih kurang 14 jam. Bukankah ini puasa yang dilakukan oleh umat Islam? Tuan, sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, Islam adalah agama yang sempurna, di mana Allah SWT menjelaskan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah, dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku redai Islam itu sebagai agamamu. Jadi Islam itu sebagai agamamu yang ditafsirkan oleh Abu Ala Al-Maududi sebagai the way of life. Dan inilah hikmah syariat Islam sebagai way of life yang diamalkan, yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk kita amalkan dalam kehidupan kita seharian. Memang ada hikmah yang cukup hebat, yang cukup baik untuk kita semua. Dan ini dia di antara hikmah berpuasa sepanjang bulan Ramadan dengan kesihatan kita. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.